Untuk PRU pada 19 November ni, ramai yang dah tanya diorang patut undi untuk siapa sebab rasa macam semua parti sama je. Jadi sekarang aku nak cuba terangkan kepada korang supaya korang boleh bezakan antara semua pilihan-pilihan yang korang ada. Mula-mula untuk korang senang faham, untuk pilihan raya ni, korang cuma kena tahu 3 gabungan je. Yang pertama adalah Barisan Nasional atau BN, yang calon Perdana Menteri dia adalah Ismail Sabri. Walaupun dah ada beberapa laporan yang presiden diorang, Zahid Hamidi, yang sekarang tengah menghadap 47 tuduhan rasuah dan jenayah, tengah nak cuba jadi Perdana Menteri seterusnya kalau diorang menang. Kedua adalah Perikatan Nasional atau PN, yang calon Perdana Menteri dia Muhyiddin Yassin menang bawah logo Pakatan Harapan pada PRU ke-14, tapi menjadi sebab utama BN dapat kembali berkuasa selepas dia mengkhianat masa langkah Sheraton. Akhirnya ketiga adalah Pakatan Harapan, yang calon PM dia Anwar Ibrahim asyik disalahkan pasal kegagalan 22 bulan kerajaan pakatan walaupun dia bukan jadi Perdana Menteri pun masa tu. Okey, sekarang ni aku nak cakap, orang yang meratip semua parti sama je sebenarnya tak salah sangat. Sebab kalau diorang tengah cakap pasal BN dengan PN, diorang dua-dua ni memang betul-betul sama je. Diorang dah sama-sama bentuk kerajaan selama 2 tahun lebih yang baru lepas ni. Lepas tu masa Muhyiddin jadi Perdana Menteri dari PN, dia lantik orang-orang BN jadi menteri. Dan masa Ismail Sabri jadi Perdana Menteri dari BN pula, dia pula lantik orang-orang PN jadi menteri. Kebanyakan orang bersatu memang orang yang lompat dari UMNO, manakala PAS pula dah bertimbang nak bekerjasama dengan UMNO sejak sebelum PRU ke-14 lagi. Jadi untuk video ni aku akan letak BN dengan PN sama-sama kat satu sebelah dan Pakatan Harapan pula lagi satu belah. Lepas tu kalau ada yang kata dua-dua belah ni sama je, aku akan terus teka 2 benda je. Satu, dia mungkin tak cukup pengetahuan pasal politik Malaysia, yang aku pun tak salahkan dia. Satu-satunya sebab aku suka sembang pasal politik Malaysia ni sebab hati aku dah hitam. Atau kedua, diorang tengah menipu. Contohnya bila orang cakap dua-dua belah ni tak tepati janji, fikir je lah secara logik. Hanya sebelah je yang dah berkuasa selama 60 lebih tahun yang Malaysia telah wujud. Manakala lagi sebelah ni pula hanya berkuasa tak sampai 2 tahun. Iaitu tak sampai tempoh masa BN dengan PN ni dah sama-sama bentuk kerajaan. Orang yang cakap PH ni sama je tak tepati janji, lebih kurang macam tengah cakap kau duduk periksa yang sepatutnya sejam, tiba tak sampai 30 minit cikgu ambil kertas korang cakap korang bodoh sebab tak jawab semua soalan. Ada ke munasabah? Ataupun lagi satu sebab diorang cakap PH sama je dengan BN PN ni adalah sebab diorang dua-dua pun gugurkan kes mahkamah ahli-ahli politik diorang. Padahal apa kes-kesnya? Ni poster propaganda yang ahli Majlis Tertinggi UMNO sendiri share menunjuk kes-kes ahli Pakatan Harapan yang digugurkan. Korang tengok, hampir semua kes yang gugur melibatkan akta hasutan, akta perhimpunan aman, akta hasutan yang memang Pakatan Harapan dah sebut nak mansuh sebab menyekat kebebasan rakyat untuk bersuara dan berhimpun. Kes-kes yang digugurkan waktu BN dengan PN sama-sama bentuk kerajaan pula, hampir semuanya kes rasuah, pecah amanah, rasuah. Yang ni pula menyekat hak apa? Hak rakyat untuk merasuah ke setan? PAS pun punyalah bermaharaja lela pura-pura suci, padahal antara beberapa kali diorang dah kena saman finah kat mahkamah, diorang dah kalah hampir setiap kali diorang kena saman sebab memfitnah. Jadi memang tak ada caranya korang boleh cakap dua-dua belah ni sama je. Terutamanya kalau korang ingat, daripada dua-dua belah ni, hanya sebelah ni je yang kebanyakannya diorang asyik malas hadir parlimen, yang memang tanggungjawab diorang sebagai ahli parlimen. Sementara belah ni pula kebanyakan ahli diorang hadir secara konsisten. Daripada dua-dua belah ni, hanya sebelah ni je yang terlibat dengan langkah Sheraton yang telah menyebabkan segala ketidakstabilan politik selama 2 tahun lebih ni, sampai makhluk seorang ni je yang berputus nak adakan PRU tengah-tengah musim banjir sekarang. Daripada dua-dua belah ni, hanya satu belah ni je ada bekas presiden yang sekarang tengah dalam penjara sebab pecah amanah, serta ahli-ahli politik yang bersekongkol dengan dia. Manakala belah ni pula dipenuhi dengan orang-orang yang pernah kena saman sebab cuba dedahkan jenayah-jenayah dia. Jadi kalau korang masih tertanya nak undi untuk siapa, dia cuma bergantung kepada nilai korang je. Kalau korang rasa ia lagi penting untuk ada pemimpin yang terpaling Melayu, terpaling Islam, sambil didakwa telah mencuri menyamun, ataupun sanggup bekerjasama dengan pihak yang telah didakwa mencuri ataupun menyamun, undi je lah BN dengan PN ni. Diorang dua-dua betul-betul sama je. Kalau diorang tak cukup kerusi, diorang kemungkinan tinggi akan gabung je balik untuk tubuh kerajaan. Tapi kalau korang dah letih dengan budaya rasuah, budaya perkauman, budaya menunggang agama, budaya double standard, budaya tak kisah, budaya tak reti buat kerja, dan korang rasa negara ni perlu berubah ke masa depan yang lebih adil, lebih beramanah, lebih progresif dan lebih demokratik, korang kena undi untuk Pakatan Harapan pada PRU ke-15 ni. Sebab siapa yang cakap diorang ni sama je, hanya telah ditipu atau sedang cuba menipu.